Baik, hari ini kita akan melaksanakan kelas reka bentuk teknologi tahun 6, iaitu tajuk penghasilan projek. Hari ini kita akan kenal bahan logam dan juga bahan bukan logam. Bahan logam dan bahan bukan logam ni adalah bahan dalam penghasilan projek anda untuk tahun 2021 ini. Okey. Baik, kalau sudah sedia, kita akan pergi ke slide seterusnya. Baik, untuk slide pertama, iaitu bahan logam dan bahan bukan logam. Baik, kamu akan belajar bahan penghasilan projek. Bahan penghasilan projek tahun ni ada dua saja, iaitu bahan logam dan juga bahan bukan logam. Baik, bahan logam dan juga bahan bukan logam. Baik, bahan logam hanya ada satu saja, iaitu zinc. Manakala bahan bukan logam ada dua, iaitu PVC polyvinyl chlorida dan satu lagi adalah Perspex. Okey. Jadi ada tiga bahan saja dan satu adalah bahan logam, manakala dua lagi adalah bahan bukan logam. Okey, cikgu, apa dia zinc? Apa dia PVC polyvinyl chlorida ni? Apa Perspex? Baik, kita akan belajar satu-satu melalui slide yang cikgu akan tunjukkan. Baik, kita pergi ke slide seterusnya, iaitu bahan logam. Baik, bahan logam kali ini kita belajar adalah zinc. Baik, zinc ni sebenarnya kalau awak tengok banyak digunakan di dalam atau di dalam kehidupan seharian kita ni. Zinc ni sebenarnya banyak. Okey. Baik, kalau kita tengok zinc ni, zinc merupakan bahan logam berbentuk kepingan. Ni biasanya kalau awak tengok gambar pertama ni, dia dibentukkan dalam kepingan macam ni lah. Dan kalau awak tengok kedai perkakasan, kedai hardware tu, biasanya cikgu saya nak pergi beli zinc keping, biasanya dia bentuk dalam ni, dalam bentuk ni. Okey. Baik, kenapa zinc ni banyak digunakan dalam pelbagai industri? Baik, pertamanya dia ada bersifat ringan berbanding besi-besi lain tu. Besi lain lagi berat lah. Dia lebih ringan dan juga dia mudah dibentuk. Kalau awak lihat dekat gambar yang pertama ni, dia mudah, gambar yang ketiga ni, dia mudah dibentuk lah. Ini adalah bahan untuk menyambungkan rak, di mana dia jadi penyantum rak tu lah. Jadi kita tengok bahan zinc ni banyak digunakan untuk bahan yang kita mudah dilentur. Zinc ni mudah dilentur, mudah diacu bentuk, jadi selalu digunakan untuk banyak benda. Okay, kalau awak tengok ni gambar keempat ni, zinc pun digunakan untuk sebagai atap ataupun bumbung rumah awak lah. Dia disalut dengan warna, berbagai warna untuk mengelakkan dia karat dan ringan. Bayangkan kalau bumbung rumah atas kita ni adalah bumbung yang keras ataupun bumbung digunakan daripada logam yang lain, saya rasa rumah pun boleh runtuh sebab dia ringan. Tapi dengan zinc, sebab dia ringan, dia mudah dilentur, dia lebih sesuai digunakan untuk atap. Dan akhir sekali kalau awak tengok, zinc juga digunakan sebagai pilih air. Bahan-bahan pilih air lah. Kalau awak tengok ni, yang ringan apa semua ni, kebanyakan pun dia menggunakan zinc sebagai bahan utama dia kerana murah. Awak tengok dia murah, ringan dan juga senang dibentuk. Itulah penggunaan zinc. Dan zinc ni awak akan gunakan dalam projek penghasilan projek awak pada tahun ini. Okey. Baik, ni adalah bahan logam, iaitu zinc. Sekarang kita tengok pula bahan bukan logam, iaitu ada dua tadi, PVC dan juga Perspex. Baik, mari kita lihat seterusnya, iaitu 02, iaitu bahan bukan logam. Bahan bukan logam ni adalah PVC, polyvinyl chlorida, dikenali juga dengan nama polyvinyl chlorida. Baik, awak tengok ni, PVC polyvinyl chlorida, dia ada dua, iaitu pertama, PVC adalah sejenis bahan plastik yang ringan, keras, kukuh dan mudah dilentur, kuat dan tahan lama. Kalau awak tengok PVC ni, dia sebenarnya keras, dia kuat, kukuh dan juga tahan lasak. Kenapa tahan lasak, cikgu cakap? Baik, kalau awak tengok statement kedua ni, iaitu PVC ni tahan kepada cuaca yang berbeza. Penebat yang baik, legap dan boleh dilentur. Penebat yang baik ni kita tahulah, dia tidak jadi bahan yang mengalirkan arus elektrik dan juga legap dan boleh dilentur. Legap ni tak boleh tembus lah, dia memang keras kat situ. So jadi kalau awak lihat, biasanya PVC ni, kalau awak tengok orang tanya PVC, contoh PVC adalah pipe lah. Kenapa pipe?
Sebab cuba awak bayangkan, pipe ni merupakan bahan yang dibuat daripada PVC dan tahan lasak. PVC ni ringan, macam tadi dia cakap, PVC ni ringan. Bila ringan, bila kita letak di atas rumah ataupun biasanya di bawah rumah ataupun di luar rumah, dia tahan lasak. Di bawah panas tak ada masalah, di bawah hujan pun tak ada masalah. Dia tak berkarat, dia tak pecah, dan juga dia mudah dibentuk. Cuba awak bayangkan kalau piping tu kita guna besi, dia memang tak tahan lasak lah. Dia tak tahan lasak dan dia mudah berkarat. Bila berkarat, sistem kualiti air pun tak cantik. Struktur pipe tu pun akan rosak. Baik, kalau awak lihat tadi, cikgu ada bagi tahu mudah dilentur. Baik, kalau awak tengok gambar kedua, memang mudah dilentur. Dia dibentukkan dalam pelbagai bentuk. Tengok ni, pelbagai bentuk, ada bentuk macam ni, bentuk T, dan juga daripada bentuk yang biasa kita jumpalah. Baik, bentuk-bentuk ni adalah contoh sistem pipe yang cuba dihasilkan, yang hendak dihasilkan menggunakan komponen-komponen yang dibuat daripada PVC. Baik, untuk pengetahuan awak, PVC ni pun kita boleh gunakan sebagai bahan ataupun projek lain. Contohnya, jika awak ada kreativiti, awak buat sambungan-sambungan, awak boleh menghasilkan rak dengan menggunakan PVC. Kita tengok ni, ada contoh rak dan juga yang dibuat daripada PVC. Ada buku apa semua ni, kita tengok. Selain daripada tu juga, kalau kreativiti, sebab kita reka bentuk teknologi, memang kita akan akan galakkan awak semua untuk kreatif dalam menghasilkan projek awak. Jadi kita tengok dalam projek yang kedua ni, gambar keempat ni, kita akan tengok PVC digunakan sebagai alat kaki meja kopi. Atas ni cermin, bawah ni PVC lah untuk meja kopi. Baik, seterusnya kita tengok kat sini juga dia berbentuk rak seberguna. Kalau awak tengok dulu, PVC ni dia mudah buat sambungan pakai pipe dan gum ni. Dia bentuk pipe lah. Pipe ni kita buat sambungan apa semua untuk jadikan rak. Dan kalau kita tengok viral dulu, dia buat shower, cucuk pipe air dekat PVC ni, air akan lalu PVC ni dan air akan turun di atas, main air dekat bawah. Jadi dengan kreativiti, tak mustahil semua tu boleh jadi. Okey, itu adalah untuk PVC ataupun nama yang dikenali sebagai polyvinyl chlorida. Baik, seterusnya kita pergi tengok ke bahan yang ketiga, iaitu bahan bukan logam juga, iaitu perspex. Perspex ni mungkin ramai tak pernah dengar lagi lah perspex ni. Mungkin tertanya-tanya lah, cikgu, apa perspex ni cikgu? Perspex ni adalah bahan bukan logam yang kita boleh lihat dalam pelbagai benda. Nanti cikgu akan tunjukkan dalam slide seterusnya. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Perspex adalah sejenis bahan logam yang bukan logam bahan bukan logam yang ringan, keras dan tahan lama. Kalau orang tengok perspex ni, dia mula-mula ingat perspex ni kaca ataupun gentian kaca. Tapi perspex ni bukan kaca, di mana ianya mempunyai kepingan, bentuk ia punya datang dalam bentuk kepingan, rod dan juga tiup pelbagai warna lah. Jadi perspex ni bukan kaca, tapi kalau sekali tengok macam kaca, tak. Dia bukan kaca. Dia adalah bahan bukan logam yang ringan, keras dan tahan lama. Biasanya perspex ni digunakan untuk signboard ataupun ni kalau awak tengok ni gambar kedua ni, ada dekat rumah pun ada, dekat kedai pun ada, dekat pejabat pun ada, dekat company besar awak pernah tengok kat shopping mall pun ada. Dia biasanya digunakan perspex. Kita tak gunakan kaca untuk bentuk ni. Kenapa? Kaca mudah pecah, tapi perspex ni dia susah untuk pecah. Kalau terlanggar orang pun mungkin dia akan patah lah, dia tak pecah terberai macam kaca. Lebih selamat dan juga lebih murah berbanding kaca lah. Perspex ni dia murah sikit daripada kaca, tapi dia keras dan tahan lama. Baik, awak tengok ni perspex ni dia datang dengan pelbagai warna. Kalau awak tengok ni dia datang dengan pelbagai warna, iaitu warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru dan juga akhir sekali adalah warna telus. Warna telus macam kaca.
Jadi ada orang tanya cikgu, betul ke perspek ni kaca? Tak, perspek ni bukan kaca. Dia nampak kaca tapi kalau awak pegang awak rasa memang ni macam plastik. Tapi kenapa berengan? Tapi kenapa bentuk kaca ya? Itu adalah perspek. Okey? Dan perspek ni datang dalam pelbagai warna, dibentuk dalam keychain, untuk plug. Plug piala pun kadang-kadang guna perspek. Plug untuk rumah, signboard pun digunakan untuk perspek. Bukan signboard dekat jalan raya tu tapi signboard untuk kedai ni yang bentuk telus macam ni yang bentuk warna telus macam ni. Baik, kalau awak tengok kat sini perspek ni, gambar keempat, awak tengok ada macam-macam warna perspek. Okey. Dan perspek ni digunakan untuk mencantikkan sesebuah benda. Kalau awak tengok ni digunakan untuk pejabat lah kan. Ini digunakan untuk pejabat, digunakan untuk kawasan rumah boleh, letak nombor 8 rumah awak, nombor 8 jalan apa semua pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk dari segi projek awak kali ni, perspek ni akan awak lihat memang digunakan dalam projek awak untuk mencantikkan bahan projek awak. Okey, jadi kita akan tengok perspek ni semasa awak terima projek awak tu. Jadi kita boleh tanyalah time tu, cikgu, betul ke ni perspek? Okey, cikgu akan tunjukkan kembali bahan-bahan dia supaya awak kenal dan kita boleh buat projek tu dengan kemas dan baik. Baik, ni adalah contoh satu lagi perspek. Ni dalam bentuk telus lah, warna macam kaca tu. Benda ni yang biasanya orang tertukar, tengok sekali imbas kaca ke? Bukan kaca tapi perspek. Baik, kita pergi ke peringkat seterusnya. Perbezaan PVC dan juga perspek. Ada orang tanya, cikgu, apa perbezaan PVC dan perspek? Dua-dua macam plastik, bukan logam. Tapi satu bentuk lain. Apa guna PVC dan perspek ni untuk projek? Okey, cikgu akan terangkan penggunaan PVC dan perspek ni dan juga perbezaan dia. Yang paling utama kita belajar perbezaan dia lah. Baik. Perbezaan dia ada 3. Kalau awak tengok sini, ni adalah untuk PVC, ni adalah untuk perspek. Baik, PVC ni dia satu sifat dia, tak mudah pecah. Tapi perspek ni dia akan pecah jugalah berbanding dengan PVC ni. Dia lebih mudah pecah berbanding PVC. Tapi berbanding kaca, perspek lagi okey daripada kaca. Kaca dia mudah pecah, tapi perspek ni tak mudah pecah. Tapi untuk struktur perbezaan PVC dan perspek ni, perspek lebih mudah pecah lah berbanding PVC. Baik, untuk PVC juga dia mudah dilentur. Macam cikgu cakap tadi lah, macam-macam bentuk ada. Tapi untuk perspek, dia mudah dilentur. Untuk perspek, sukar dibentuk dan dilentur. Dia memang sukar dibentuk dan dilentur. Sebab tu kos untuk membuat dia biasanya adalah mahal. Sebab dia sukar dibentuk dan dilentur. Dan warna-warna dia tu pun lebih menarik lah. Tapi kalau tanya cikgu, perspek ni sesuai untuk buat projek yang macam PVC? Tak sesuai lah, sebab dia dibentuk. Dan dia sukar dibentuk, dilentur dan dia juga mahal berbanding PVC lah. Sebab PVC ni lebih bersifat senang untuk kita bentuk. Baik, selain daripada tu, PVC juga adalah murah. Bila murah, kita senang untuk buat. Okey, harga dia pun murah. Itu saja daripada perbezaan. Ada 3 saja perbezaan. Jadi cikgu harap awak faham mudah perbezaan antara PVC dan juga perspek. Baik, kita pergi ke peringkat seterusnya. Slide terakhir. Baik, kita imbas kembali apa yang kita belajar. Baik, kita dah belajar mengenai bahan penghasilan projek. Ada 3 bahan penghasilan projek. Zinc, iaitu bahan logam. Manakala bahan bukan logam pula ada 2, iaitu PVC dan juga perspek. Jadi ketiga-tiga bahan ni kamu akan buat di dalam projek untuk kelas kamu. Pada kali inilah, kelas reka bentuk teknologi, ini projek yang kita akan lakukan. Jadi cikgu ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk lihat video ini. Dan juga harap kamu semua dapat mempelajari ilmu pada kali ini. Jadi pada waktu pandemik ni, cikgu harap anda semua dapat menjaga kesihatan, dapat jaga keselamatan diri anda, dan insyaAllah bila kita naik nanti, kita akan buat projek. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.